Selamat pagi murid-murid. Sila bersedia untuk belajar bahasa Melayu pada hari ini. Baiklah, sekarang keluarkan buku teks bahasa Melayu tahun 4, kemudian buka muka surat 44. Tajuk kita pada hari ini ialah Terima Kasih Bomba. Baiklah, pada hari ini cikgu akan membimbing kamu agar mendapat menulis draft berdasarkan gambar dengan betul. Draft itu maksudnya ialah sebelum kita menulis karangan, kita mestilah menulis draft terlebih dahulu. Kemudian kamu juga akan dapat menulis karangan imajinatif berdasarkan gambar. Karangan imajinatif ini maksudnya adalah kamu membayangkan sesuatu perkara yang berlaku di dalam gambar yang kamu lihat. Dan nilai yang terdapat di dalam pembelajaran kita pada hari ini ialah keberanian. Baiklah, ini merupakan paparan dalam buku teks kamu di muka surat 44. Bagi murid-murid yang tidak mempunyai buku teks sekarang, tidak mengapa, kamu boleh melihat paparan gambar yang terdapat di skrin ini. Sila lihat dengan teliti. Lihat dan dengar. Baiklah, kita teruskan. Kita akan lihat satu persatu gambar yang terdapat di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baik, ini merupakan gambar pertama. Gambar pertama tuh kamu lihat di sana. Siapa di situ? Dia kata Aidil dan Junhan. Baik, kita lihat dulu ayat yang terdapat di bawah ini, tetapi ayat ini adalah ayat yang tidak lengkap. Mari kita sama-sama baca dahulu ya. Petang, Ahad, rumah Aidil dimasuki ular. Aidil menelepon Junhan meminta bantuan daripadanya. Baik, daripada apa yang kita baca tadi, kita dapati ada kekurangan di dalam ayat-ayat ini. Jadi, ini merupakan ayat secara draft sahaja. Jadi, untuk melengkapkan, kita mestilah menambahkan beberapa perkataan yang sesuai. Begitu juga dengan tanda baca. Baiklah, sekarang kita perhatikan pula apakah perkataan-perkataan yang sesuai untuk ditambahkan di dalam ayat-ayat draft yang terdapat di situ, supaya menjadi ayat yang lengkap di dalam satu perenggan berdasarkan gambar yang diberi. Baik, perkataan pada yang lalu, dapur, tanda nokta, dia dan rakannya itu. Baik, perkataan-perkataan ini apabila kita tambahkan di dalam ayat, dia akan menjadi satu ayat yang lengkap dalam satu perenggan yang lengkap berdasarkan gambar. Kamu lihat perkataan yang pertama, pada. Di mana sepatutnya kita meletakkan perkataan pada itu? Betul, kita letakkan di hadapan. Seperti ini. Pada petang Ahad yang lalu, dapur rumah Aidil dimasuki ular. Aidil menelepon Junhan. Dia meminta bantuan daripada rakannya itu. Ini merupakan perenggan yang lengkap. Nanti perhatikan betul-betul, kamu akan tuliskan seperti ini ya. Baiklah, sekarang kita pergi pula ke gambar yang kedua. Baik, ini merupakan gambar yang kedua. Kamu lihat dalam gambar itu, Junhan datang ke rumah Aidil. Dia tidak berani menangkap ular itu. Ular itu ada bisa.
Chunhan telepon bomba. Perkataan ini, ular itu ada bisa. Nampak seperti ayat yang tidak gramatis. Maksudnya ayat itu kurang cantik. Nanti kita akan tukarkan dia kepada perkataan yang lebih sesuai. Begitu juga dengan Chunhan telepon bomba. Ayat yang sepatutnya di situ ialah Chunhan menelepon pihak bomba. Baik, kita lihat perkataan-perkataan yang boleh ditambah di situ. Berbisa dan segera menelepon pihak. Oke, seperti yang cikgu beritahu tadi. Baiklah, sekarang kita lihat bagaimana perkataan-perkataan ini kita tambahkan untuk menjadikan ayat-ayat ini menjadi ayat yang lengkap, menjadi ayat yang lebih gramatis. Untuk melengkapkan cerita yang terdapat dalam gambar ini. Chunhan datang ke rumah Aidil. Dia tidak berani menangkap ular itu. Ular itu berbisa. Maksudnya di sini kita buang perkataan ada bisa dan tukarkan kepada berbisa. Chunhan telepon bomba. Tadi kita sudah bincangkan bahwa ayat ini tidak lengkap, jadi kita tukarkan kepada Chunhan segera menelepon pihak bomba. Oke, dapat? Kita akan teruskan ke gambar yang seterusnya. Ini merupakan gambar yang ketiga. Baik, di sini dia hanya berikan rangkai kata dalam bentuk poin sahaja dan bukan lagi dalam bentuk ayat. Jadi kita kena tambahkan, sama juga kita tambahkan perkataan yang sesuai agar menjadi ayat yang lengkap dalam satu perenggan berdasarkan kepada cerita di dalam gambar ini. Cikgu sudah sediakan perkataan-perkataan yang sesuai di dalam kemudian, di rumah Aidil, mereka, dan. Baik, sekarang kita lihat di mana sepatutnya kita meletakkan rangkai kata ini agar menjadi ayat yang lengkap. Kita lihat bersama-sama ya. Tidak lama kemudian, pihak bomba tiba di rumah Aidil. Baik, di belakang perkataan Aidil ini kita mesti simpan tanda nokta. Mereka membawa alatan menangkap ular. Di belakang perkataan ular itu pun kita simpan tanda nokta. Mereka sangat cekap dan berani. Baik, di sini kamu lihat ada perkataan sangat. Ada dua perkataan sangat, jadi kita jadikan dia satu ayat yang lengkap. Mereka sangat cekap dan berani. Kemudian di ujung mestilah ada tanda nokta. Perkataan sangat yang satu ini kita buang. Baik, seterusnya kita lihat kepada gambar yang keempat. Baik, dalam gambar keempat ini kamu lihat Chunhan dengan Aidil dengan wajah yang gembira, kan? Mereka mengucapkan terima kasih kepada pihak bomba tersebut. Baik, sebelum itu kita tengok di bawah nih ada beberapa rangkai kata yang tidak lengkap. Jadi kita lengkapkan menjadi ayat yang lengkap. Di sini ada beberapa perkataan yang cikgu sudah sediakan untuk kita melengkapkan perenggan tersebut. Akhirnya oleh pihak bomba, Aidil dan Chunhan, mereka ke
kepada. Baik, kita lihat bagaimana kita melengkapkan ayat tersebut. Akhirnya, ular berjaya ditangkap oleh pihak Bomba. Di belakang nih, kita mestilah simpan tanda nokta. Kemudian, Aidil dan Chunhan berasa lega. Di ujung perkataan lega itu mesti ada tanda nokta juga. Mereka mengucapkan terima kasih kepada. Jadi, di ujung perkataan Bomba itu tadi mestilah ada tanda apa? Betul, mesti ada tanda nokta. Baik, kita teruskan. Cikgu harap perbincangan yang tadi itu kamu sudah mendengar dengan teliti. Jika masih ragu-ragu dan tidak pasti, kamu boleh ulang semula menonton video ini ya. Baik, kita teruskan. Baik, ini merupakan perenggan yang telah lengkap seperti yang telah kita bacakan tadi. Pada petang Ahad yang lalu, tengok ada tanda koma di sini. Dapur rumah Aidil dimasuki ular. Aidil menelepon Chunhan. Dia meminta bantuan daripada rakannya itu. Perenggan yang kedua ataupun gambar yang kedua, kita lihat ceritanya di sini. Chunhan datang ke rumah Aidil. Dia tidak berani menangkap ular itu. Ular itu berbisa. Chunhan segera menelepon pihak Bomba. Baik, di sini untuk gambar yang ketiga dan keempat, cikgu mau kamu lengkapkan mengikut apa yang telah kita bincangkan tadi. Sekarang ini yang cikgu katakan tadi, cikgu mau kamu tulis dan lengkapkan perenggan dengan ayat yang betul berdasarkan gambar seperti yang kita bincangkan tadi. Tulis dengan kemas mengikut perenggan dengan betul di dalam kertas kajang. Kalau tidak ada kertas kajang, boleh tulis juga di buku pemahaman kamu ya. Selamat belajar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, suka cikgu ingatkan, jangan lupa hantar hasil kerja kepada cikgu melalui WhatsApp atau Google Classroom. Kemudian tugasan mestilah disiapkan dan dihantar selewat-lewatnya hari Sabtu atau 2 hari bulan Mei 2020. Belajar di rumah, stay at home. Terima kasih.